Alright, kita tengok pada Newtonian mechanic gravitation. Okay, just nak ulang balik lah apa yang you all belajar. Okay, cikgu rasa cikgu nak pergi pada slide presentation, tapi itulah nanti ada gangguan, ada yang tak masuk lagi ni kan, so cikgu kena keluar dan sebagainya lah. Tapi lah kita tengok dulu Okay, so gravitational force, ini nota cikgu lah So what you have is, okay, first you kena tahu bahawa there are two bodies kan, two bodies in the universe. Kejap, hari tu you all tengok tak apa tu meteor daripada langit dalam, kalau you tak sempat tengok pun sampai 24 ni ada lagi you pergi kat malam-malam ada what we call meteor meteor yang akan tahi bintang hujan tahi bintang sedang jatuh daripada bumi kita, ke langit kita lah. So you can see it. Okay. So now what we have here is gravitational force exists between two bodies kan. So you ada sama ada with the sun and the earth ataupun the earth and the moon. So ada dua lah, either one kan. So both body experience gravitational force of the same magnitude. So maknanya in between two planet tu ataupun two object tu, two bodies, ada exist what we call gravitational force. Itu that is the first thing lah you kena tahu. Okay, second thing ialah okay, Newton universal law of gravitation state that, okay, ini yang kita ingat lah. Gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of the masses of both bodies and inversely proportional to the square of the distance between the center of the two bodies. Okay, apa maksud dia? Okay, so kata you ada bodies M1, okay, you ada M1, okay, mass with M1. And then you have body 2 with mass M2, okay. So there will exist a force, gravitational force between them. So the force katalah F, okay. So kita ada di sini force is directly proportional to mass tu kita darab 2, M1, M2 divide by R square. R is what? The distance between the two bodies, okay. So this is the first formula lah yang you akan guna. So kita ada F directly proportional to M1, M2 over R square. Bila directly proportional, kalau you nak convert to dalam equation, you kena letak constant kan kat depan kan. So you ada F equals to G M1, M2 over R square. So what is G? G tu apa? Alright. Gravitational constant. Ya, gravitational constant. So dalam KD kita just terima bulat-bulat lah So kita just terima dia punya nilai dia, value is 6.67 10 to the minus 11 Newton meter square kg minus 2. Okay, so this the first constant. So you have to know M1 is the mass of the body, M2 is the mass of the second body, R is the distance between the center of the first body and the center tu. Okay, that is the first equation. Okay, untuk topik ni you ada banyak formula lah. That's what the task of this chapter is to know which formula you want to use. Itu dia punya cabaran dia. Okay, so my advice is look at the equation, look at the question, and then you have to figure out what are the information given and what are the information you have to find, and then you look at which one is the suitable to suit the equation. Okay. Alright, jadi kita tengok contoh. Okay. Right. Next kita ada this statement can be referred to diagram below. Okay. So kita ada diagram katalah tadi this one M1 M2 kan. So you ada the force there. And then so kita akan solve problem, kita akan gunakan formula ni lah. So kita ada M1 M2 over R square darab dengan G. Okay. So this formula akan relate, you can use for which situation? Okay, first situation, two bodies at rest on the earth. Maksudnya the bodies are on the earth. Okay, ada at rest lah. Contoh kalau you duduk sini atas meja you ada dua buku kan? So you can use. Yeah. Yes Ya, ada orang AM ni. Ramai ya? Okay. Alright. Okay, thank you. Saya cikgu tak dengar Okay. Right, okay, sekali lagi kalau nak guna formula ni, you want to use this formula, so ada situation dia. So the first situation when two bodies at rest on the earth.
Contoh je atas meja you all ada dua objek kan. Satu buku fizik, satu buku maths contoh je lah. So the force between them you can use this formula. Okay, also bodies on the surface of the earth. Contohnya kita ada two men, two people, person 1, person 2. Okay, dia punya distance is R kan. So ada M1, M2. Okay, so you can use this formula lah to find the information. Okay, satu lagi ialah ni yang kita luar sikit. You ada earth and then you ada satellite. So the bodies are the earth and also the satellite. Tapi kali ni what is the difference is R ni you kena tambah sikit. R ni is equivalent to the radius. Tadi ni R ni ialah radius kan. Kalau kat sini R ni radius, bodies on the surface of the earth. Okay. Sekejap. Okay. Okay. Okay, kalau earth dengan satellite, earth dengan satellite you kena tambah sikit. The first is R kecil ni equals to R besar. Capital R refer to what? Radius of the earth plus H tu apa? H tu the distance between the surface of the earth to the location of the satellite. So kali ni you kena tambah R besar plus H, squarekan dia. Okay, so this is the untuk apa body tu kalau ada the earth and the satellite. Okay, dapat dah. That's why cikgu kata banyak formula ni. Okay, satu lagi kalau antara two object, for example planet Earth and also the sun, between the planet and the sun. Yang mana R kita is equivalent to the distance from the center of the Earth to the center of the sun. Itu maksud R. Okay, and the mass of the Earth and mass of the sun. Okay, so this is the untuk F. Okay, so Paul boleh ikut. Okay. Ni nak kena denda ni, semua masuk lambat ni. Okay. Alright, so first formula Okay, formula pertama. Nanti cikgu go through ni, insyaAllah ada masa ni kita buat soalan Kita tengok formula apa nak pakai. Okay, so the first formula is F equals to G M1 M2 divide by R square. Okay, R ni depend pada which two object that you are using lah. Okay, right. Okay, so that is for the first formula. Okay. Alright, now kita boleh gunakan ni, dia satu contoh soalan lah. Information about the sun, the earth and the moon. Okay, so normally kita akan gunakan the sun, earth and moon. 3 serangkaian ni lah. Okay, so for example, the mass of the sun is given. Mass is given, yang ni lah dia punya mass. Nanti kita belajar how we determine the mass of the sun, the earth and so on. Okay. So dia distance dia bagilah. Okay, alright. Dia bagi man-made satellite. Maknanya you ada satellite, ada 4 lah actually. The sun, the earth, the moon and the satellite. Satellite is orbiting around the earth. Okay. Okay, boleh dapat ke? Okay, so let's try one question lah. Kalau you all ada kertas ke, boleh tulis ke? Kita cuba buat. Ada calculator tak? Kita boleh just go through balik lah. Boleh tak capai kertas ataupun dan juga calculator. Sebab untuk this question kan, untuk this topic you kena guna big number lah. Dan nak kena guna calculator kena pandai lah. I think you all tak ada masalah kan guna calculator kan. Alright, so can we start one question? Okay, kita lah information given. You ada earth, moon, satellite kan, ada sun ada 4 tu. Okay, first question dia tanya, calculate the gravitational force between the earth and the man-made satellite. Okay, kita try satu lah. Calculate the gravitational between the earth and the man-made satellite. Okay, so apa information yang you all perlu? Okay, dia bagi sini the earth mass dia bagi, radius dia bagi. And then man-made satellite is the mass also given, and dia bagi extra distance between the earth and the satellite 4.22 times 10 to the power of 7. Okay, so let's try to calculate the gravitational force. Okay, so kita nak pakai formula
formula apa? F equals to, okay, kita tulis dulu lah. F equals to G M1 M2 over R square. The R kita ni is what? R plus dengan H. Kita squarekan dia. Okay, so boleh cuba dapatkan sekarang jawapan. Cikgu, boleh tunjuk cikgu apa tu information? Ya, sorry. Okay, alright. Cukup ya? Alright. Nah, try in 2 minutes. Sebab cikgu, ni gravitational force tu. Oh, right. Dekat mana, cikgu? Sorry. Itu dia. Nanti you hafal je malam ni. For sure you boleh hafal. 6.67 times 10 to the power minus 11. Okay. Cikgu. Yes, Untuk dua mass tu kami boleh cari kat mana cikgu? Yang mass antara dua benda tu. That's what cikgu tunjuk kat sini. Okay, so soalan tanya apa gravitational force between the Earth and the man-made satellite. Gravitational force between the Earth and the man-made satellite. Okay, so kita tengok mana? Earth. Okay, kita boleh tengok Earth kan? Okay, and then man-made satellite dia bagi kan? Gitu. Cikgu, 202 cikgu. 202 apa? 202 apa? Unit apa? Newton. Okay, so let's try and see my answer. Ya, betul. 202.55 Newton, betul. Okay, now let's try to determine how we get the unit of 4 Newton. Kadang-kadang soalan dia nak lebih kan. Okay, so kita lihat sini, how we get the unit Newton. Okay, so G is what tadi unit dia? Newton M square kan? Kg minus 2 kan, betul tak? G kan? And then kita darab dengan, okay, M besar is kg, betul? M kecil is also kg kan, betul? And then divide by, okay, R is what? Meter. Square kan? Campur sama lah square. So kita meter square. Okay, let's look at the unit. Meter square habiskan. Kg dengan, ni minus 2 kan? Ni kg square lah kan? So habis kan? So tinggal apa? Newton kan? That's why unit dia ialah Newton. Okay. Kadang-kadang this how you get the unit lah for the value that you have to determine. Okay, settle? Alright, one more. Okay, B, calculate pula gravitational force between the Earth and the Sun. Okay, sekali between the Earth and the Sun. Okay, Earth dengan Sun. Itu maklumat ya. Cukup tak? Cukup kan? Okay. Kita warm up hari ni ya. Warm up with calculator. Cikgu tak dengar suara girls dalam malam ni. Okay, I want the answer from the girls. Any girls? Okay, why take so long? Cikgu nak tengok balik soalan boleh? Alright, boleh. Tak ada masalah. Okay, soalan tanya, calculate the gravitational force between the Earth and the Sun. Okay. Alright, jom kita tengok balik gambar sini. Okay, so ini Sun, ini Earth kan? So gravitational between the two bodies. Okay. Okay, kali ni nak pakai formula apa? Okay, information in case of information. Okay. Enough information kan given?
Cikgu. Yep. Tadi saya ada bagi jawapan cikgu. Oh, kat mana? Tak cek. Tak check. Okey. Cikgu check sekejap. 3 point, is it 3.52? 10 to the power of 22, is it? Okay, let's look at the answer. Okay. Alright, you all tengah cari jawapan. Okay, alright. Ini formula dia betul Alright. So, okay. So look at the information. 6.67, 10 to the power minus 11 time 1.9 adalah 10 to the power of 30 kan. Mass of the sun and also the mass of the earth. Jarak ni kita pakai the distance between the center of the earth to the center of the sun. Okay, so this is my answer. Is it correct tadi? 3.36, 10 to the power of 22. Betul kan? Sama kan tadi? Tadi saya punya jawapan Dia lari sikit 3.52 cikgu. 3.5 to 1. Kat mana slacknya? Adakah cikgu salah belum ada? Okay, try yang lain. Yang lain tu kat berapa jawapan? Sebentar cikgu, saya cuba ke depan. Cuba cari sikit lagi. Cikgu nak tengok yang mass sun balik sekejap. Alright, masan balik 1.99, 10 to the power of 30. Dekat cikgu tulis 1.9. Kat mana? Cikgu tulis kejap. Kejap. Ni apa yang tadi ni? Tengah bawah cikgu bawah. Ya, dia akan defect kan? Betul tak Dia effect. Betul. You kira dapat apa? Sama mak jadi max tu. So, jadi kita betulkan 3.51 kan? Is it? 5.52. 52. Okay. Alright. So betul lah. That's what cikgu nasihatkan lah betul. Dalam you punya bila calculation ni, you have to give dia punya lagi banyak decimal point lagi tepat lah jawapan you all. So cikgu tersilap dia lah. So dapat 3.52 times 10 to the power of 22 Newton. Okay, that will be the correct answer lah. Okay, thank you for the betulkan tadi, correction tadi kan. Okay. Alright, I think satu lagi lah. Try sekali lagi. Tak apa, dia warm up kan. So, gravitational force between the earth and the moon. Okay, earth dengan moon pula. Okay, last one lah. Earth dengan moon. Okay, ni ialah information dia lah. Okay, earth dengan moon. Okay. Cikgu, tengok cikgu balik. Soalan tu boleh? Okay. Kejap Earth dengan moon. Apa tu? Oh, sorry. Pandai cikgu. Okay. The gravitational force between the earth and the moon is 2 times 10 to 20 Newton. Okay. So what is the distance between the center of the earth and the center of the moon? Nak cari R kali ni kan? Nak cari R. Yang ni dia terbalik sikit. Okay. So now F, you know the F. Now you want to find the R. Okay, mass, settle tak mass? Okay, cikgu nak balik So can you get your answer? Sekejap So kita letak sini. Dia bagi F dia ialah kejap. Okay, dia bagi 2.0 10 to the power of 20 Newton. Okay. So you nak cari the distance between the the moon and the earth. Okay, nak cari R lah. So nak cari ni, distance ni. Okay, nak cari R. Okay. So information cukup tak kat situ? Kat sini dah cukup Okay, so which formula you nak pakai? Still sama lah, tapi without the H kan? Only R kecil sajalah. You have to use it. Okay, so boleh calculate? Dia dah bagi jawapan ke? 3.82 08 cikgu. 82. Kejap.
Okey. Dah habis belum awak cari? Okey, A dah, B dah. Okey, cikgu dapat 3.82 darab 10.8, is it? Meter? Oh, kalau detail you dapat macam ni je, betul tak? Itu something tapi you exponentkan dia, you dapat 3.82 times 10 to the power 8 meter. Ini yang cikgu dapat lah. Sama tak? Sama cikgu. Sama Alright. Okay. So settle lah. Ini at least lah kita dah try between the 4 object tadi, 4 bodies tadi. Okay, now we move on. Kita dah pergi the next equation. Alright, now we are going to look at relating gravitational acceleration G on the surface of the Earth with universal gravitational constant. Okay, kita ada dua sekarang G. Satu G kecil, satu G besar. Yang mana G kecil ni, small g is refer to gravitational acceleration. Remember we learn in chapter 2, free fall. Remember free fall? An object akan falling towards the center of the earth because of attraction of gravitational force, right? So it will accelerate with G. Okay. Kalau kita belajar last time, the value of G equals to 9.81 meter per second square. Ini yang kita belajar lah. Kejap ini kita akan go through how we get the value. Okay. Right. So and then kita tengok saja. Okay, in order to get the relationship, okay, dia ada point-point dia lah. So the first point is dia kata from Newton's second law of motion, kita ada formula apa? F equals to ma, right? So kita ada F equals to ma. Okay. And then you ada gravitational acceleration. Kita ada force kita ialah F equals to mg. Yang mana A tu kita substitute with G, right? Remember? So A tu equivalent to G, So that's why you got formula F equals to mg. Okay, dapat tak point tu? Okay. Alright, next. Okay. Dia kita baru belajar tadi, kita ada formula apa? Gm1 m2 over r square kan? Okay. So, now what we are going to do is derive the formula of gravitational acceleration G by using the formula. Okay, so what kita nak buat sekarang, kita ada dua formula F, yang mana F tu is gravitational force, right? So ada dua formula, satu mg, satu lagi ialah gmm over r square. It will be the same force actually. Okay, so what we do is kita buatkan beginilah. So kita ada mg, kita ada gm over r square. Betul? Okay, so what we can do is that m is the mass yang tadi ni kita tak perlukan. So kita cancel kan. So kita dapat g equals to G equals to gm capital G m over r square. So ni is another formula. Okay, another formula yang mana relate gravitational acceleration dengan gravitational constant. Okay, ada soalan tak formula yang kedua ni? Okay, m tu refer apa? Mass of the, biasanya mass of the planet lah. For example, if you want to find the gravitational acceleration of the earth, so m refer to the mass of the earth. Gitu. R tu refer apa? R tu refer to the radius of the earth. Gitu. Alright, ada soalan? Okay, so kita adakan formula ni lah. So ini pun kelas ada variation dia tahu. Ada dia punya situation lah, which formula lah. Okay, so kita go through one by one. Another, okay, the first one is R is larger than R. Maksudnya a body, maksudnya the radius, the distance R tu bigger than the radius of the earth. Ini case kalau apa? Kalau ada planet lah, satellite katalah this is satellite lah. Yang mana this is radius of the earth, dia is the h is the distance between the surface of the earth dengan satellite tersebut. Okay, this is for the first situation. Okay, for the second situation, so maksudnya this is the formula lah. So maknanya you substitute R tu jadi radius of the earth plus dengan H tu, distance tadi. Okay, so tu yang pertama, situation yang pertama. Okay, situation yang kedua, ni yang buat kita pening. Okay, situation yang kedua is where R equals to R. Maksudnya dia betul-betul dekat apa? On the surface of the earth. Ini mudah. Okay, on the surface of the earth. So terus pakai formula
G m over r square, yang mana kalau you calculate you akan dapat 9.81 meter per second square. Nanti kita buat kita buat. Okay, another one is body inside the earth. Okay, body inside the earth dia tak tahu situasi apa you buat tunnel kat sini and then you pecut kat situ kan. So masuk di dalam in the center of the earth. Okay. So the formula dia akan jadi macam ni lah. So R ni dia mana, what is the meaning of R? So R ni distance kat sini lah. Center of the earth tu dengan where you are in the earth tu. Okay. Alright, boleh faham kelas? Okay, ada 3 formula kat situ lah. Alright. So let's kita calculate lah. Okay, so bila you calculate sebenarnya kelas, ini satu lagi yang kena tahu. Bila kita buat graf, dia akan jadi graf macam ni lah. Dia akan jadi begini. So dia akan curve ke bawah. So what is this indicate? So value of G is directly proportional to the distance from the center of the earth for R less than R. Maksudnya kalau you calculate, maksudnya G ni directly proportional dengan dengan distance tu from the center of the earth. Maksudnya semakin lama semakin bertambah. Okay. And then R ni adalah apa? This is the value at the surface of the earth kan, yang R ni. Okay. And then when you go far away from the earth, logik dah kan? When you go far away from the earth, G akan, gravitational acceleration akan decrease lah. Yang kita sebut apa? G is inversely proportional to the square of the distance of the center of the earth. Dia akan dapat macam ni formula dia. Macam cikgu dapat ni, sebab kita ada persamaan kita apa? G equals to capital M, GM over R square kan? R square. Yang mana, yang ni constant kan? M constant. So G inversely proportional dengan R square. That's why kita dapat equation ni. Okay, cikgu stop sekejap. Ada any question? Okay, is there any question? Boleh ingat tak formula dia? Small g equals to big G over, darab dengan M over R square. Okay, 2 formula ni untuk you all malam ni. Okay, alright. So let's try one question Okay, calculate the gravitational acceleration on the surface of the earth. Okay, calculate the gravitational acceleration on the surface of the earth. Okay, alright. What do you need information? Dah boleh hafal belum? Belum lagi kan? Okay, so cikgu hantar balik kat atas. Okay, what you need? Kat sini So what formula apa tadi kelas? G equals to G M over R square. Okay, apa information kita nak cari? Kita nak cari G on the earth. Alright, so you have to know the gravitational constant. M ni refer to apa? Mass of the earth. And R2 equals apa? Radius of the earth. Okay. Alright, cuba cari in 1 minute. Nak cari apa ni cikgu? Nak cari gravitational acceleration of the earth. 9.81 cikgu. Betul, 9.81 Ya, ada orang nak masuk ke? Baik. Ini betul nak kena ni. Okay, 9.81 betul Alright, mesti dapat 9.81. Okay, you akan dapat 9.81. Okay, unit dia apa Okay, let's try to look at the units. Okay, kita tengok unit dia. Okay, sekali lagi G kita ni apa tadi? Cikgu suka buat benda ni sebenarnya. To get the unit kan, M square kg cikgu buat kat bawah, kg square betul. M ni is apa? M is mass mass apa? Kg kan? Okay. RE is what? Radius kan? Radius is what? Meter square kan? Betul? So what do you have here? Meter kan? Settle kan? And then kg hingga 1. So jawapan kita ialah apa? Newton per kg. Betul lah tu. Okay, actually Newton per kg equivalent tu apa? ms minus 2. Sebab kita ada formula kita ialah apa? Newton equals to kg ms minus 2. Betul tak? This is the force lah. So that's why kita dapat ms negative 2. Okay, betul So the unit is 9.81 meter per second square. Okay, ada soalan tak kelas? Okay, alright, okay. So the second equation second equation. Okay, now kita move on. Rasanya tak ada soalan cikgu.
Tak ada soalan Okay, senang kan? Memanglah senang kan tapi okay, alright. Ada one question lah yang kita boleh tengok sini. Okay, tadi dah settle. Okay, look at this question. Okay, cikgu tengok kat situ. Okay, nampak Okay, you ada a radar imaging satellite orbits around the Earth at a height of 480 km. Okay, what is the value of gravitational acceleration at the position of the satellite? Maknanya kalau you berada dekat situ, katalah ISS satellite kan? Okay. So what is the gravitational acceleration at that point? Okay, at that position. Okay. Remember, tengok situation. Tadi cikgu bagi situation apa? Mana satelit tu larger out of the lebih daripada radius of the Earth. Satu lagi on the surface of the Earth, satu lagi less than the radius of the Earth. So which one yang kita nak pakai formula dia? Kau ikut ke? Maaf cikgu, tempatannya yang mana satu ya? Ya, yang mana? Hello? Ini untuk soalan mana ya cikgu? Okay, ni soalan 6 ni. Okay, soalan 6 ni, question 6 ni. Okay, radar imaging satellite. Okay. Okay, dia bagi maklumat height of 480 km. Okay. R is more than R cikgu. R is smaller than? More. More kan? Okay, kalau more nak pakai formula apa? Dia still the same. R plus H. Ya, ini is very important lah. Kita kena tahu situation. Okay, R besar kan? R square is what? R plus H. Ada square ke tak ada square? Ada square. Tak kena hafal dia. Cikgu sendiri pun tak hafal saya. Okay. So you ada GM over R plus H square. Okay, cuba you calculate information cikgu ada dekat bawah ni. Mass of the earth ada. Okay. Radius of the earth given. Dia punya height is also given. Tapi you kena very careful sebab dia sendiri 400 km tau. But you have to convert to meter first. Okay, any answer? Salah cikgu boleh? Ya? 8.3 cikgu. 8.3. Okay, unit apa? Unit dia. Unit apa? Meter second. Ya, meter per second. Meter per second square. Kalau meter per second tu velocity. Berapa dia? 8 berapa tadi? 8.3. 8.3. Ada berapa decimal point you dapat? Kalau ikut cokan saya, 1 je cikgu. 1 je Okay. So kalau 1 kita letak 1 lah. 8.3 kita try. Alright, ini jawapan daripada siapa nama? Okay, cikgu dapat jawapan cikgu 8.49. Dia beza Kat mana silap Okay, ada lain jawapan tak? Dapat sama cikgu. Sama cikgu kat mana kamu silap tadi? Cuba check balik. 6.67, 10 minus 11. 5.97, 10 to power 24 kan? Okay. Kat sini campur. Ini jadi masalah kat sini ni. 6.37, 10 to power 6 campur dengan 4.8 times 10 to power 5 kan? Is it correct? Betul. Saya tak campur tadi cikgu. Okay, betul kan? Banyak lari tu. Okay. Okay, betul. Actually tak ada banyak sangat kan. Actually dia tak lari sangat. Tapi sebenarnya bila cakap gravitation ni, gravitation you kena very accurate lah sebab walaupun tak banyak sangat pun. Yang ini sebab 10 to power 5. Yang ni 10 to power 6 kan. Jadi dia tak banyak efek. Tapi efek yang sikit pun ada, jawapan boleh lari lah.
Alright, so jawapan dia is 8.49 meter per second square. Okay, dapat itu So betul lah kan, lagi jauh daripada pada Earth, lagi gravitational tu lagi apa? Lagi rendah lah. Dia tu Okay, so is the example. Alright, cikgu rasa kita dah settle. Okay, ni kalau lihat sini, ini ialah apa yang berlaku di apa yang kita kira lah. Dan yang kita kira maklumat dia. This all information that nanti you akan dapat nanti kita akan calculate sekejap lagi. Radius ni dia beri, okay, for us 9.8. You tengok sun berapa? 274 meter per second square. Nampak You tengok moon, only 1.6. Mars 3.7. 3.7 kan? Kita berapa? 9.8. Nampak tak? Venus and so on. Siapa lagi yang besar? 24.8. Siapa yang sama dengan Earth? Okay, siapa yang sama dengan Earth? Ada tak yang sama dengan Earth? Kita 9.8, ada tak yang sama? It's about Saturn. Saturn 10.8, 10.4. Venus apa lebih kurang 8.9. Okay, so yang sama. Okay, Saturn Okay, baik. Okay lah, itu antara, okay, Jupiter is the biggest acceleration G Jupiter mana Jupiter? Jupiter. 24.8 Jupiter. Okay, Saturn itu. Alright, okay, dah settle for gravitational acceleration, dah 2 formula Okay, can we move on? Okay, sekarang ni important, cikgu rasa kita boleh, daripada formula ni kita boleh calculate lah gravitational acceleration dekat mana-mana planet lah. So gravitational on each planet are different, depends on the value of mass and the radius of each planet lah. So in space expression, astronaut must have the knowledge of importance of gravitational acceleration for continuity of life. Okay. Alright. Ini efek-efek yang terlibat lah, yang mana you boleh baca sendiri lah kalau kita berada lama di di angkasa lepas lah. Ada lagi nak masuk? Okay. Alright. Okay, dah settle itu. Okay, now kita move on. Yang ketiga pula, the formula yang ketiga. Alright, kita ada what we call centripetal force in the motion of satellite and planets. Maksudnya kita tahu ialah planet ni, maknanya katalah satelit it will move around in orbital kan. Dia akan buat dalam satu bentuk orbital, bulatan. So actually dia tak akan lari keluar, dia akan sentiasa ikut je dalam orbit ni. Because of the what? There is a force yang akan move towards the center. So the force is what we call centripetal force. Okay. So a body in circular motion always appearance changes in the direction of motion even though its speed is fixed kan. Therefore velocity always change. Sebab apa velocity change? Sebab direction dia change. So bila direction change, velocity akan change lah kan. So a force acts on the body in the direction toward the center of the circle is what we call centripetal force. Okay, centripetal force. In Malay we call it daya memusat. Sebab ia akan tarik you ke arah toward the center tu. Okay, alright. So kita ada formula. So we have one formula relate to in order to find the centripetal force. Alright. So the formula is given. Yang ni lah, F equals to mv square over R. Formula yang ketiga, mv square over R. Okay, kat sini tak ada G tak ada gravitational constant. Okay. Alright, so what is the meaning? Centripetal force F, M is the mass, okay. V is the linear speed. Apa maksud linear speed? The speed of the satellite lah, around the orbit lah, okay. And R is the radius of the orbit, radius of the circle tu. Okay, boleh ingat tak kelas? Okay. Right, boleh dapat formula dia. Dan satu lagi, okay. So kita ada mv square over R so ini formula yang ada. Sebab kat sini A equals to V square over R. Ini maklumat yang dia bagilah. So kita ikut je lah, follow. Okay, so factors on the centripetal force depend pada tiga lah. Satu, mass of the body, the speed of the bodies and radius of the circle. Okay, so let's try one question. Okay, kita cuba soalan ni. Okay, satu soalan kita ada hammer throw athlete Okay, hammer throw athlete. Okay, dia
dia akan throw the hammer. So before dia throw, kalau you all tengok, dia akan buat satu circle kan, circle yang horizontal circle kan. So what happen ialah dia akan move with the speed of 20 meter per second. Okay, and then R dia ialah 1.8 meter. Okay, so what is the centripetal force act at this moment? Okay, macam nak cari? Cikgu nak tengok formula balik boleh? Ya, formula balik. Alright. Tak ingat cikgu pun tak ingat. Okay. F equals to mv squared over R. Oh, okay. Okay, alright. Mv squared over R. M tu apa? M tu apa? Mass of the hammer. Mass of the hammer. Hammer ni. 1006 cikgu. 1006 apa unit dia? Dia tanya apa? Centripetal force kan? Newton. Newton, ya. It should be Newton lah. Newton. Okay, alright. Ya, betul. 1006. Dia kata 1006? 1006 ke 1600? 1600. 1600 lah. Okay, beza tu bunyi. Okay, good. Okay, yang lain dapat Gus, dah dapat belum? Dapat cikgu. Dapat Okay, so malam ni kita dah buat 3 formula Okay, 3 formula. Okay. Now, let's try one question. Itu dekat bumi kan? Okay, now kita try yang ni pula. Okay, a man-made satellite has a mass of 400 kg orbiting. So kita bayangkan ada satelit orbiting dengan radius dia 8.2 times to the power of 6 meter, right? So the linear speed of satellite dia bagi 6.96 darat 10.3 meter per second. Okay, cuba gunakan formula tadi to find the the centripetal force on the satellite. 2362 Newton cikgu. Ya, dia jawapan dah nampak gitu. Alright, cikgu dapat 2362 Newton. Okay. So nampak tak soalan dia untuk tajuk ni sebenarnya cikgu nampak lah kebanyakan soalan ni mungkin keluar dalam soalan objektif. Okay, so bila dalam soalan objektif, kalau kita nak solve problem is about 2 minutes je kan macam tu kan. Cepat je kalau tak buat silap lah. Okay, so normally is dalam soalan, okay, kalau dalam soalan structure semua tu, inilah dia punya formula dia yang you akan guna. Okay, so benda ni tak ada susah kan kelas? Tak susah, yang susah kat mana? Nak hafal formula je, itu dia. So kita hope the formula are given in on the first page of the question lah. I hope so lah. Okay kelas, dah settle lah. Ada 3 kan. So kita dah belajar pertama gravitational force. Number 2 kita belajar is gravitational acceleration. And then yang ketiga kita belajar apa? Centripetal force. Okay, right. Now ada satu lagi ialah prediction of Isaac Newton. Okay, prediction dia macam ni tau. Dia kata a satellite can orbit the Earth without being driven by a rocket engine. Okay, dia macam ni. Katalah kita ada satu objek dekat titik P ni kan. So kita nak launch dia. Okay, kita nak launch dia. Dia ada situation dia kalau dia punya speed dia very low speed kan. Kalau low speed dia akan ikut yang biru ni. Lepas tu dia akan jatuh dekat Q. So makna kata dia tak cukup the linear speed is not high enough lah for the object ni untuk go around the satellite. Nampak tak? Ini telah predict oleh siapa? Isaac Newton. Dia predict apa a satellite can orbit the Earth without being driven by a rocket engine. Maksudnya bila dia round ni dia tak perlu pakai engine pun. Nah, dia kata ikut pada Newton lah. Tapi dengan syarat apa? You must have a very good very high speed lah for the object. Okay. Ini yang kata lah. Dia kata sini object launch below linear akan reach the Earth at Q lah. Maksudnya dia tak pergi jauh lah, jatuh situ balik kan. Okay, satu lagi dia kata a launch with sufficiently high linear speed will follow trajectory to circling the Earth and will not return to the Earth. Maksudnya apa kelas? Dia akan round aja pusing kalau ikut betul orbit dia. Okay, itu yang berlaku sekarang lah. Okay, alright. Okay, jadi dia buat sebelah sini. Dia kata first kita dah belajar F equals to MA kan. Tadi kita belajar centripetal force formula dia apa? MV square over R kan. So dia dapat sini A equals to V square over R. A tu apa? A tu is the
acceleration lah. Object tu around the orbit tadi. Berapa dia punya acceleration tu. Okay, ada soalan tak? Okay, I think enough for itu. Okay, now I think kita move for the last one. Ini dah buat tadi. Okay, sekarang ni kita nak cari determine the mass. Okay, last part. Nak determine the mass of the Earth. Okay. Earth, macam mana orang timbang Earth? Mass punya mass. Ni pada cikgu is a very amazing lah Maknanya mass yang besar tu, how we measure the mass exactly. So we use the formula, we use mathematics. Okay, ni last part lah untuk this section. Okay, for example, you are the mass of the Earth, okay. You kena ada reference tau. Kalau you nak cari mass of the Earth, you kena ada reference satu lagi mass yang kecil lah. For example, kalau Earth mesti ada moon lah, partner dia lah. So mass of the Earth, mass of the moon. Lepas tu you kena ada radius of the moon ni dengan radius of the Earth. Okay, berapa Okay, then you ada linear speed of the moon. Sebab moon ni akan orbiting kan with the speed. Satu lagi yang penting ialah period of revolution of the moon around the Earth. Apa dia kelas? Period of revolution. Maksudnya time taken for the moon to move around the Earth. Kita panggil period. Kalau moon berapa masa dia ambil Moon around the Earth berapa? 28 days. 28 days. Ada kata 28, ada kata 30 kan. So kejap kita tengok berapa dia bagi. Okay. Now for the final one, I think kan kalau peringkat you all, the best is you know how to derive the equation kan. So how to derive the equation. Okay, so let's try this one. Kita start dengan ni. Okay, distance travel by the moon when making one complete orbit is 2 pi r. Ini you all boleh faham ke? Kita belajar apa pakai ukulele Circumference. Circumference. Thank you very much. Okay, so this is what we call 2 pi r. So jarak yang dia pusing ni ialah apa kelas? 2 pi r. 2 pi r Okay, so kita dapat 2 pi r. Linear speed. Speed ni formula dia apa? Distance over time ke? So bila distance over time, so formula dia jadi apa? 2 pi r over t. Time tu ialah masa dia pusing tu lah masa dia pusing. Okay, so kita start dengan formula dia. Okay, so cikgu bagi kat sini. Okay, apa kita ada ialah yang tadi mula-mula tadi kita belajar G/mm over r square kan? Kemudian centimeter force kita ada apa? mv square over r. Dan apa yang kita belajar sejak tadi, both are the same force. Mereka adalah force yang sama. That's why kita boleh jadikan apa? M besar mv kecil over r square equals to mv square over r. Apa yang boleh dipotong kat sini? Apa yang kita boleh potong kat sini? Kita boleh potong M kan? And then kita boleh potong R kan? So dia akan jadi macam ni lah. Oops. Dia jadi macam tu. Betul kan cikgu buat ni? So GM sama RV square. Betul kan? Sekejap kat sini. Betul cikgu. Betul kan? So kita ada GM over R kan? Equals to V square. So that's why kita dapat GM equals to RV square. Okay, dapat settle? Okay, next kita gantikan V. Sebab kita tak tahu V actually. So kita gantikan V equals apa? 2 pi r over T. Yang mana T ni kita setuju tadi kan? Ialah apa? For one circular kan? So kita dapat 2 pi r over T. T tu refer to period Okay, boleh? Lepas tu kita substitute je. Dah pening kepala kan? Substitute je. So kita dapat GM ni tak payah buat apalah sebab dia constant kan. Okay, so dia jadi apa? 2 pi r square kan? Sebab V square kan? Over T square darat dengan R. So at the end cikgu dapat apa? 4 pi square R square R over T square. Last tak apa, kita dapat macam ni. Yeah, this is the formula. Inilah formula yang ke berapa Yang ke berapa Yang keempat formula yang keempat. Cikgu, yang formula ni boleh kira untuk cari mass apa-apa planet ke cikgu? Ya. Dengan mass satelit juga, boleh tak? Ya. Mass satelit, kejap. Mass satelit rasanya tak kot. Yang ni hanya untuk planet saja. Ya.
Faham tak? Tapi kan mass satelit tu boleh digunakan, tak. Kita tak boleh. Kalau kita nak cari mass of the earth, dia kena ada 2 partner tau. Kalau mass of the earth, kita kena ambil moon lah kan, senang kita boleh ambil moon. Kalau kita nak cari mass matahari, agak-agak macam mana? Apa partner kita? Nak cari mass matahari. Kita lah partner matahari tu. Kita lah partner matahari, betul. Kita lah partner matahari. Sebab boleh tak kita tahu mass pusing masa untuk one orbital tu ialah setahun kan? Kita dapat kan? So kita boleh cari gitu. Jadi kalau kata nak cari mass of Jupiter kan? Sama lah, the same thing kita buat. Okay, let's try one question Okay. Alright. Data needed to calculate the mass of the Earth. Okay, kita dah bincang tadi. Radius of the orbit of any satellite or the moon. Okay. Cikgu betulkan balik Cikgu betulkan balik. Tadi cikgu kata moon saja kan? Betul? Jadi dia boleh kata any satellite. I'm so sorry. So dia boleh satellite dan juga moon. Okay, boleh faham Period of revolution. Maksudnya dia boleh around the Earth tu berapa masa dia ambil. Period of revolution. Okay, untuk sun tadi betul based on sun, any planet, tapi kita ambil Earth lah yang mudah ni. Okay, so let's try one calculation lah. Mungkin last part lah. Okay, kejap Okay, kita try soalan ni. Okay, kelas. Okay, boleh nampak tak? Period of revolution of moon around the earth is T sama dengan apa? 2. Cikgu satu lagi, cikgu terlupa nak maklum tadi. Time ni kan mesti dalam second. Hantu betul. Time mesti dalam second. It cannot be in days or what Dia mesti in second. Okay, so kita try radius of the moon's orbit dia bagi 3.83 darat 10.8 meter. Yang ini macam nak cari, yang ini saintis dia tahulah cara nak cari kan. So dapat ni. So calculate the mass of the sun. Okay, calculate the mass of the sun. Tiba-tiba so calculate the mass of the sun. Tu cikgu salah Kejap, dia bagi moon. Cikgu rasa silap ni ke calculate the mass of the apa ni? It should be apa? The mass of the earth ni Okay, calculate the mass of the earth. Okay, formula dia apa kelas? Ni dia, 4 pi square R cube over G T square. Okay. Boleh tak you cuba cari based pada information given here. Okay, can you find the mass of the earth? Okay, cuba calculate sekarang. Ini agak lambat sikit lah sebab you kena ada banyak nombor nak kena ni masukkan. Cikgu, sebab tu cikgu. 1.85 darab 10 kuasa 50. Darab 10 kuasa 50. Salah. Kat mana yang salah tu? Cuba cek balik. Nah, ini jawapan cikgu lah. 4 pi square 3.83 times 10 to the power 8 kuasa 3 kan? Okay. Divide by 6.67. Okay, betul tak? Information ni betul tak? Cuba cek balik. Agak you tak square root kot. Sekejap. Okay, tak square kat sini kot. Kat sini.
Ini jawapan cikgu, cuba cek dapat tak jawapan dia? Dapat. Dapat Ui, tadi Atania. Dapat cikgu, dapat. Dapat Kat mana silap tadi tu? Siapa yang salah tadi tu? Saya silap saya letak dia kurungan cikgu. Itulah cikgu kan dah lama tak pakai kalkulator memang problem. Nak kena apa? Yelah, you ada teknik kan how to use a calculator lah. Ini baru macam ni tau. Nanti the next time kita pergi the next topic nanti square root of 3 tau nak kita cari. Lagi susah. Okay. Let's try. Kita nak cari mass of the sun pula. Okay, nak tengok mass of the sun. So kita pakai earth kan? Okay, kita ada maklumat ni. Okay. The earth revolve around the sun in a period of 1 year. Nampak ni 1 year. And the radius dia bagi, tak ada masalah. Okay. Calculate the mass of the sun. Okay, calculate the mass of the sun. Okay, kita tulis balik formula dia. Ni ada cikgu dah tulis. F of the sun. Dia 4 pi square R kuasa 3 over. Okay, sebelum kita pergi jauh, jom kita tengok sini. How to convert to second? Boleh tak kita buat? How to convert to second? Cari hari dia dulu. 1 tahun berapa hari? 365.25. 5.25. Macam mana dah? 365 point 0.25. 25. ada ke? Kan 365 je. Sebab tu ada tahun lompat cikgu. Setiap 4 tahun dia jadi yeah. satu. Yurik sangat Alright. Cikgu selalu buat 365 je. Okay, thank you. Tak cukup lagi. Ni baru hari. Lepas tu buat apa? Darab Dengan 24. jam. Darab 24. Darab 24 buat jam kan? Okay, darab dengan 60 minit. 60. Jam tukar saat. Tu dah jawab lah. 3,600 kan, betul tak? Ada slide Betul. Kalau macam tu jawapan cikgu mesti lari sikit lah. Sebab cikgu tak buat 3 ni. Cikgu, kalau dalam exam, kalau 1 tahun nak tulis 365 je ke 365.25 cikgu? Cikgu rasa kan cikgu pakai 365.25 lah. Okay. Cuba calculate. Tadi kita dah guna kan mass of the sun kan. Cuba tengok betul tak jawapan kita. Cikgu tak tunjuk cara macam cikgu dapat. Cuba cari T tadi dapat tak? Cikgu dapat 3.2 darat 10/7. Cuba kita check dulu. Sekejap. T kita ialah 3.2 darat 10/7. Betul tak? Kalau kita kira kat sini lah. Kalau saya bundarkan sama cikgu. Bundarkan maksudnya tadi kita dapat 3.25 ni, kita dapat 3.2 juga ke? Ni saya bundarkan cikgu. Bundarkan Dapat 3.2 juga. So maknanya kalau kita cikgu pakai 365 pun jawapan dia sama juga kan? Lebih kurang kan? Tak apalah. So kita pakai ni. Okay, kita pakai ni. Alright. Okay, last step. Okay, cuba masukkan dalam value. Cuba dapat jawapan dia. Okay. Boleh ingat tak formula Cikgu, kalau pi tu cikgu, dia suruh minta 22/27. So kena pakai tu ke cikgu? Ke sama je nanti? Sama je. Sama kan 3.14 kan dia actually. 3.14 kan? Divide by 22/7 lebih kurang sama lah. Tapi kan cikgu selalu tak prefer you pakai ratio lah. Prefer you pakai apa? Decimal point. Okay. Okay. Macam mana cerita?
1.95 darab 10 kuasa 30. Betul, Macam betul. Oh. Okey, cikgu bundarkan 2.0. Jom kita naik atas balik. Tapi rasanya tadi dia bagi 1.99 kan? Ya tadi ada one girls tadi, betul kan? Lebih kurang apa? 1.99 kan? Darab 10 kuasa 30. Betul tak? Tadi orang dapat apa? 1.95 1.95. Okey. Okey, mana yang betul jawapan dia? Itu pun sebab kita pakai 365.25 kan? Ya, cikgu. I think kita terimalah. Benda-benda ni kita terimalah. Jadi dalam SPM tak ada masalah lah. Yang penting dia tengok kat sini. Dia dapat 10 to the power of 30. Okay, betul lah. Alright. So that is how we get the mass of the earth. The mass of the sun. Hebat kita Alright. Tapi kan kena baca sikit lah. Macam mana nak cari radius of orbit Macam mana saintis ataupun engineer ukur ni kena carilah. Mungkin ada cara kot untuk tahu benda ni, radius. Okay. Alright, ada soalan. Okay, kita dah habis lah first part dah selesai first part lah. Maksudnya kita ada 4 formula. Okay, ulang balik First one is to find the gravitational force. Okay. Kita ada G. Okay, kita tulis sikit. G, M besar, M kecil over R square. Betul Itu yang pertama. Okay, yang kedua, gravitational acceleration. Siapa boleh bagi cikgu cepat? G equals to apa? G equals to apa? Siapa ingat? M besar, M kecil. M besar? M besar betul. M kecil over Adakah R M kecil? Mana ada M kecil? MV square over R. Over R. Kat sini ada G kan? Oh. Iya ke? Try. GM Bukan ni. G MV square over R cikgu. MV square over R. Bukan, Itu kalau ni over R square. centripetal force ni. MV square over R kan? Alamak, ada R square ke? Rasanya ada cikgu. Kejap. Diskusi GMR square. Ini tak ada ke? Ini R square kan? Aduh, teruk je kita. Frankly speaking cikgu memang tak hafal lagi. Belum hafal lagi. Baca kita tengok balik. Kat mana tadi? GM over R square cikgu. GM Over R square. okey. Kejap. Allah dia dekat sini. GM over R square. Betul. GM over R square. Yang satu lagi MV square over R. R tak ada. R tak square kan? Yang ini lagi lah tak boleh hafal ni. 4 pi square R cube over GT square. Aduh Okay. Kita doa lah benda ni unit equation ni dia bagi dekat apa? Dia bagi dekat list tu lah. Okay. Boleh tak kelas? InsyaAllah Okay. So I think settle for the first part. Okay. Ada soalan tanya tak? Okay. Kita ambil a few minutes to go for the second part. Sorry. Okay. Kita pergi second part. You dah penat ke? Okay. Alright, kita pergi second part lah. Kepler's law ini pun sekejap ni. Sebab kita buat revision je kan. Kita bukan nak belajar yang baru. Okay, Kepler's law ada 3 kelas. Kepler's law. Johannes Kepler. Seorang saintis Germany nama dia Johannes Kepler. Dia kata macam ni senang je. Dia kata all planets move in elliptical orbits with the sun. Maksudnya semua planet akan move around the sun with orbit dia dalam bentuk apa? Elliptical. Ellipse elliptical. Okay. So the planet in the solar system have elliptical shape orbit. The sun always stay on the focus of the ellipse. Okay, ni fokus kita belajar matematik lah. So ni ialah fokus sun and then planet akan move around. Okay, cikgu rasa itu dah kot. Kita ingat itu je lah. Kemudian dia ada major sebab ellipse kan dia tak sama kan. Kalau circle macam ni kan. Kalau circle macam ni. Kalau ellipse dia ada panjang, ada yang pendek. So yang panjang tu panggil major axis, yang pendek panggil minor. Okay, tu je yang pertama. Boleh ingat tak kelas? So planet around the sun in elliptical orbits. Okay, senang kan? Apa maksud at one focus cikgu? Mana-mana apa maksud apa? At one focus. At one focus. Focus ni macam ni.
bila ada ellipse, kejap Okay, sun ni akan duduk dekat, okay ni ialah major axis, okay ni major axis. Kemudian dia ada apa yang kita panggil focus. Cikgu rasa istilah matematik dia lah, matematik untuk ellipse ni dia ada minor axis, major axis. Kemudian dia ada fokus, kat sini dia macam ada dua satu fokus, satu refocus. So sun ni betul-betul berada dekat satu fokus yang pertama ni. Itu maksud dia. Okay, Sun faham. stay on the focus of the ellipse. Okay. Alright, tapi planet ni akan move around lah. Okay. Tapi kan sebenarnya kan real life, reality actually kita assume that all the planet dia bukan elliptical tau. Dia apa? In circular, circular orbit. Sekejap kita tengok sekejap kita tengok. Okay, di sini most orbit of the planet in the solar system have major axis and minor axis almost the same length. Maksudnya major axis dengan minor axis same length. Bila same length dia jadi macam ni lah. Betul tak? Jadi macam circular. So the shape of the elliptical orbit in the planet in the solar almost round. Maksudnya dia tak adalah ellipse, dia tak adalah circle sangat. Dia almost round macam tu. So cikgu kata tadi lah, planet can be assumed to make circular motion around the sun. Sebab tu kita nampak dia punya orbit dia macam circular kan. Dia tak adalah macam apa ellipse sangat. Okay, the radial orbit is the average value of the distance between the planet and the sun. Okay. The radius of the orbit is the average value of the distance between the planet and the sun. Mana planet? Ni lah, ni planet, ni apa? Ni sun. Jadi dia anggap macam apa tu? Macam mana dia kata ni? Sekejap The radius of orbit is the average. Oh, okay. Maksudnya radius orbit sepatutnya kat sini kan. Dari sini ke sini radius kan, betul? Tapi kalau ikut yang tadi, dia kata radius tu agak anggaran dia antara apa? Jarak antara sun dengan planet. Dia kurang sama dengan radius of the orbit. Itu dia punya anggaran lah. Itu. Okay, boleh faham Okay. Alright, so finish about Kepler's law yang pertama. Okay, now we move on to Kepler's second law. Dia macam ni, matematik lah kelas. It's all about mathematics. Okay, dia kata macam ni tau. Dia orbit tadi kan. Ni orbit ni tadi sun kan dekat fokus. Okay, orbit ni, planet akan move around the orbit kan. So planet kan akan move around the orbit tadi. Okay, dia kata a line that connects a planet to the sun swipes up equal areas in equal times. Okay, ni macam pening kepala sikit lah. Kita tengok gambar ni. Okay, kita ada sini tu kelas. Katalah planet ni, okay dia berada kat kawasan ni kan, yang kawasan biru ni. So dia daripada A, F, B tu, dia bentuk satu area tu Kat sini planet tu akan move very very fast. Kenapa fast? Because dia lagi dekat kan. So dia akan move very fast kat sini lah. Tapi bila sampai dekat kawasan hujung ni, dia move very slow. So maknanya dia punya area dia jadi macam ni kan. Nampak yang biru ni so ni area dia. Area dia nampak panjang sikit kan. Saya ni kau boleh? Nak besarkan sikit? Tak, Besarkan saya tanya. Oh tanya, okay. Okay, kalau kita yang dekat area fast tu cikgu, kan dia gravitational force kan. Kan cikgu kata fast tu sebab gravitational force tinggi. So kalau gravitational force kat sana tinggi, maksudnya masa yang kita lalui dekat sana akan rasa slow cikgu. Berbanding dekat kawasan yang slow tu. Sini. Sebab gravity kan affect time cikgu, time dilation. So kalau planet ada dekat kawasan faster tu, masa kita akan rasa macam slow sikit tak cikgu? Bukankah, okay kat sini sebenarnya, kejap. Tadi you kata apa tadi? Gravitational dia ya sebab ni. Okay. Alright, kat sini kejap cikgu jaga kat sini linear speed A to B is bigger than C to D. Sekejap okay, daripada A ke B dia faster. Kenapa dia faster Sekejap. Sekejap cikgu nak cari jawapan sekejap. Okay, sekejap. If a planet take the same amount of time to move from A to B. Oh, kejap macam ni kelas. Kita tengok balik okay. Kita tengok sini. Dia kata time daripada A ke B kan. A ke B dengan time daripada C ke D
sama. Kan? Setuju kan? It will take the same amount of time to go from A to B dengan C to D. Dia kata sama. Jadi, dia kata area kat sini dengan area kat sini adalah sama. Maksudnya area yang belah kiri ni akan sama dengan area yang sebelah kanan kan? Betul? Okey, jadi distance AB akan lebih besar daripada distance CD. Betul lah kan? Okey, distance AB besar daripada distance CD. Now A to B lebih laju daripada C to D. Okay. Itu dia punya facts dia kan? Okay, soalan tadi you tanya apa? Sebab apa dekat A to B tu faster Okay. Okay, ada siapa nak bantu tak? Okay, faster. Cikgu dah lupa lah jawapan dia kejap. Kejap. A to B. Okay, kejap Tapi itulah kejap sebelum cikgu jawab tu. Okay, yang kita, apa yang Kepler nak bawa sini dia kata, area yang dekat FBA ni akan equals to area from C to F to D. Area dia mesti sama. Itu ikut according to apa? Kepler's law. A line that connects a planet to the sun swept out equal areas in equal time. Maknanya time daripada A ke B ni sama dengan time daripada C ke D. Okay. Tapi apa kita tahu kat sini facts dia apa? A to B tu dia bergerak faster, but C to D dia bergerak slower. Okay. Boleh cikgu hold dulu lah jawapan dia. Cikgu dah lupa. Sorry. Tak apa. Okay, nanti cikgu check balik. Okay. Alright. So thank you for the question. Okay. Tapi itulah facts kita for Kepler's Newton's second law. Okay. Sorry, Kepler's second law. Sasulah. Okay, now kita move on to the third one. Okay, Kepler's third law. Okay, Kepler's third law kata apa Dia pun dia bagi dalam statement T square is directly proportional to R cube. R cube tu apa? Radius of the orbit. Remember tadi dia ada orbit tadi. So radius of the orbit dengan period of the orbit. Dia ada dua tau. Satu period tu masa untuk move around the orbit. Satu lagi R tu ialah radius of the orbit. So kita ada T square directly proportional dengan R cube. Okay. Now bila kita bawa ke equation dia jadi apa? T square equals to KR cos 3. Okay. So this is the third Kepler's third law. Okay, boleh ingat tak kelas? Cuma rasa yang nak susah sikit yang nombor 2 tadi lah ini yang nak susah nak ingat lah. Tapi kalau boleh ingat kita boleh lukis dia lebih cantik lah. Okay, area for AFB equals to area CFD. Okay, yang kedua. Okay, ada soalan tak? Untuk ketiga Kepler's law tadi. Tak ada Okay, last part for this one, normally dia akan gunakan this formula in order to find the radius lah, the radius of the orbit. That's what tadi cikgu tanya kan, macam mana kita nak cari radius of the orbit kan? I think this is how dia cari. Okay, jom kita tengok lah kita go through satu. So a planet which orbit with a larger radius has a longer orbital period lah. Betul lah kan? Lagi besar radius, lagi lama lah period dia kan? So planet which are further from the sun take a longer time lah to complete one orbit around the sun. Okay, ni contoh lah dia bagi. Dia dah bagilah maklumat ni dah facts, fakta semua ada. Okay, alright. So Earth dia bagi 1 year. Okay, so Kepler's third law can be formulated by using, jadi kita nak matematikkan lagi supaya jadi lebih sebab ini dalam bentuk persamaan umum. K tu apa? Nak cari what is the meaning of K? K tu value apa? Okay, so kita kena tahu K tu apa. Okay, so kita take a few minutes untuk tengok ni. Okay, ini semua faham facts ni kan? Fg equals to gravitational force equals to centripetal force, disetuju kan? Okay, now kita masuk ke equation. So we get this one, betul? Dapat ni? Okay, alright, remember yang tadi ni kita buat tadi, kalau speed is apa? Distance over time kan? So distance kita kalau move around orbiter is 2 pi r. Time taken is the period lah. Tu kita dapat ni kan. So what we do is, tu kita buat apa kita cancelkan semua ni dan kita tinggal apa? V square equals to GM over R. Dapat tu kelas?
V square mana ni equals to GM over R. Okay, ni pada sini ya. Dapat? And then what you do is kita nak gantikan apa V tak nak kita tak nak V. So kita nak cari R dengan T kan. So what we do is what? Kita insert masuk dalam ni lah. So we get 2 pi R square over T square equals to GM over R yang tadi lah sebelah kiri. Dapat ke kelas? Okay, so what we do next is kita gunakan formula. So kita buat sini jadi apa? 4 pi square kan? R kuasa 2 kan, betul? Over T square akan dapat apa tadi? GM over R. Setuju kan kelas? Okay, so apa kita buat ialah kita nak T tu sebenarnya. Okay. Okay, kita buat Sorry cikgu, ni formula untuk apa cikgu? nak cari period atau dengan radius tu. Period of the orbiter tu, orbit satu lagi nak cari apa? Radius of the orbit. So ada 2 boleh cari. Okay, faham Alright, so now kita selesaikan ni dan towards the end kita dapat ni lah. Kita dapat T square is 4 pi square ni. That's what, tadi remember tadi cikgu kata Kepler's law formula dia apa tadi? Allah, sorry. Formula dia apa tadi? KR square. T square equal to T square. T square dari quotient R square. Square ke? T square R cube. T square R cube ya, sorry. Okay, right. Okay, that's why kita dapat tu lah. That's why kita dapat this Kepler's punya statement. Dia kata T square directly proportional to R cube. Betul tak sini? T square directly proportional to R cube yang mana constant equals to apa? 4 pi square over GM. Ini yang kita dapat value untuk constant bagi equation yang ini. So ini nak prove apa? Nak provekan bahawa T square directly proportional dengan R cube. Okay, boleh faham tak kat situ? First step kita buat. Boleh faham? Okay. Baik. Boleh Okay, cikgu. jangan pening Okay, dah sekarang ni kelas. Itu tapi bila somebody tanya cikgu nak buat apa equation ni kan? Okay, so this equation kita boleh gunakan untuk cari the period lah dengan radius. Okay, let's look at this one. Okay, untuk solve problem ni, bila ada K ni, okay, remember tak kita selalu buat, kita buat macam ni tau. Remember tak, kalau kita ada T1, kan cikgu buat T1 dengan R1, betul kan? So dia akan jadi apa? T1 equals to K R1 kan, betul kan? Yang mana K equals to apa? T1 over R1, setuju tak? Kalau kita ada dua situation, kita boleh jadi apa? T2 over R2 kan, betul? Equals to the next one lah, T3 over ni. So yang ni yang kita boleh gunakan this bar ni to find the value that kita nak. Tapi kat sini dia jadi apa? T square, yang ni apa? R cube, yang ni apa? T square, R cube. Itu maksud dia. So maknanya apa yang kita nak bandingkan, normally kita bandingkan between two planets ataupun between planet and the satellite and so on lah, kita boleh cari. Okay, so for example if two planets are orbiting the sun with this quantity, katalah planet 1, planet 2 kan. So kita ada relationship kita macam ni lah. Okay, compare to planet, that's why kita dapat, kita shortcutkan dia, dia dapat macam ni lah. Ni cikgu shortcut kan. So kita dapat T1 square over T2 square sama dengan apa? R1 cube over R2 cube. This is the formula that we are going to use. Okay. Cikgu, apa nama formula ni cikgu? Apa nama formula? Kita bercakap lah Kepler's third law. Kepler's third law. Sebab Kepler's third law tadi apa? T square kan? T square. Tapi macam banyak cikgu, Kepler's punya third law ni punya formula. Tadi ada yang T square ni kan. Lepas tu tak. Dia actually the main thing yang ini. Yang ini yang main dia sebenarnya kan. T square dari equation R cube kan? Betul? Tapi dari sini kita boleh gunakan dia untuk mencari apa tu? Kalau kita ada perbandingan between two planets, kita boleh dapat nisbah yang macam ni. So kita boleh cari anytime lah. Kita nak cari T1 boleh, R1 boleh, mana-mana lah yang kita tahu lah. So kita bagi last example. Okay, kita nak ambil apa kejap. Okay, katalah macam ni kita kata Earth dengan Mars. Okay, kita ada Earth kan, maknanya dua dia ni orbiting sun tau. Dua dia ni orbiting sun. Okay, katalah kita ada Earth,
R1, then kita ada Mars R2 kan? Betul? Mars lebih jauh pada matahari ya. Okey, orbiter ni kita tahu. Earth kita tahu katalah T1. Untuk Mars kita ada T2. Boleh kelas? Okey, let's try sini. Dia kata radius orbit of the Earth dia bagi 1.5 darab 10^11. Radius orbit Mars tak tahu. Katalah kita tak tahu lah. Okey, untuk Earth punya orbiter period is 1 years kan? Untuk Mars dia bagi 1.88 years. Yang ini tak boleh tukar pada second, tak perlu sebab dia ambil nisbah kan. So dia akan potong lah, tak ada masalah. Okay, now calculate the radius of ni. So apa kita akan buat? So go through kat sini. You get ni formula tadi? So T Earth square 1 kan? 1.88 ini untuk Mars square. And then this is the orbiter untuk radius untuk Earth. So kita ada ni and then divide by R3. So that's why you solve the problem and you can get the value is what? 2.28 darab ni. So this is the equation lah. So itu menjawab soalan cikgu tadi lah. Macam mana kita nak cari apa orbiter bagi sesuatu apa planet ataupun orbit dan so on lah. Okay, boleh faham tak kelas? Boleh sikit-sikit. Boleh Okay, Boleh cikgu. Okay, tak susah. Sebenarnya susah nak hafal formula je. Okay, alright, next part. Okay, mungkin kita boleh try yang ni lah. Okay, kita cari ni. Okay, dia juga boleh mencari orbiter, kalau tak pakai moon ke, tak pakai planet, kita boleh guna apa? Satelit cikgu tadi, boleh guna satelit. Okay, let's say kita nak guna satelit. Okay, a research satellite needs to orbit a height of 300 km to capture clear image of the surface of the Earth. What is the orbiter period of the satellite? Kita tak tahu berapa satelit dia. Okay, sekarang ni kelas, kalau tadi ni, ini satu lagi yang cikgu nak maklum bagi all, macam nak guna formula ni. Okay, yang ni sun kan? Yang ni sun, maksudnya dua yang tadi ni, planet tadi, dia mesti orbit sun, dua-dua kena orbit sun. So maknanya orbiter Earth orbit sun, Mars juga orbit sun. Faham tak? Bagi kes yang ini pula, kita ada satelit kan kelas? Kita ada satelit. Yang ini kita kena cari satu lagi objek yang orbit Earth. Yang ni kita tak boleh refer sun, kita refer Earth. Maknanya dua objek yang orbit Earth. For example, kita nak cari satelit kan? Tapi kita tahu apa? Moon kan? So moon akan orbit di Earth. So kita ada dua objek kat sini. So kita boleh buat perbandingan. The first object is moon. Another one is a satellite. Alright. So macam mana? Boleh tak cari? Kena ada maklumat cikgu. Okay, mari kita tengok apa maklumat kita perlu. Jom. Okay, pakai formula apa? T1 square. T1 square. T1. Okay, 1 kita apa? Moon Moon Okay, moon square over T satellite square kan? Okay, ada maklumat tak tadi? Sama dengan R moon cube over R satellite cube. Betul lah, setuju? Okay, mari kita tengok information. Alright, ada tak bagi tak bagi Okay, kita tahu moon orbit sun berapa moon orbit earth berapa tadi? Kejap, dia mesti bagilah. 30 kot je. Okay, dia bagi. Sorry. Dia bagi. Okay, alright. Macam ni. Radius Earth dia bagi 6.37. Satelit kita, okay, dia orbit satelit kan. 6.37 darab 10.06. Okay, radius of the moon dia bagilah 3.83 darab 10.08. Okay, jom kita tulis sini. Berapa 3.83 darab 10.08. So akan jadi 3.83 darab 10/8/3. Alright, betul? Yang ni nak cari kan? R satelit nak cari kan, betul? Okay, orbiter tak settle lagi. Moon dia bagi sini 655.2 hours. Okay kelas, dia ambil 655.2 hours. Dia pakai hours lah. Orbiter period of the T1 tak dapat. Oh sebenarnya sorry cikgu silap. Sorry. Dia tanya orbiter period. Sorry kelas.
Okey. So nak cari TS. Okey, yang ini kita dapat tadi berapa tadi? 6 point. Sekejap kelas. 655.2 Okey, 655.2 divide by. Okey, so yang ni nak cari ni. Okey, kelas, mari kita tengok macam nak cari RS ni pula. Okey, apa information kita perlu kelas? Dekat atas tu kan. Ni 380. ya, betul. Yang kita tahu ini 380 kan? Okey, kilometer kan? Okey, zero lah. And then kita kena tahu apa? Radius of the earth kan? Okay, kita campurlah dua-dua tu. Okey, so radius of the earth berapa dia bagi? Okey, cikgu campurlah. So dia ada 6.37. Okey, 3.37 campur dengan berapa? 480. 480. Sudah dapat 480 eh? 480 ke 380? 333. Okey, 380 eh. Okey, 380 3 kali kan? Okey, so kita campur dulu lah. So cikgu dah kira tadi dah dapat, cikgu dapat banyak ni. Okay, 6.75. Okey, so kita masukkan. So kita padam ni. Okey, cuba you all kira tengok dapat tak? Berapa tadi? 6 point. Okey, 6.75. Darat 10 kuasa. Okey, 10 kuasa 6 eh. Okey. Question kuasa 3. Okey, boleh tak you all cari dapatkan jawapan? Okay, jangan lupa ini kena apa? Kuasa 2. Complicated lah dia punya equation tu, tapi boleh try lah, boleh cuba Okey, boleh you all cuba cari apa jawapan dia? Cikgu, saya dapat pelik cikgu jawapan dia. 0.06. 0.06. Dia mesti lebih kan? Kejap, betul tak nak masuk value ni? Okey. Saya kena try balik. Try balik. Betul, kita buat betul. 3.83. Jawapan dia 1.5 jam. 1.53 jam. Cuba cek dapat jawapan. Dia complicated kan sebab square root kuasa 3 ni. Okay ke? Senyap ya? Saya dapat 2.35 cikgu. 2.35. Square root tak square root. Okey. Take Nazir. Dapat dah sama. Oh, you tak square root tadi? Alright, alhamdulillah. Okay, you get 1.53 hours Okay. Okay, betul lah tu. Macam mana dia dapat 655.2 Kalau kita ambil, macam nak cari hours Mari kita try tengok. Satu bulan berapa kali dia round 28 days ke 30 kita nak ambil. Kalau reverse yang jadi ni, dia punya hari 27.3 cikgu. Mana you dapat maklumat ni?
Saya bagi 655.2 dengan 24. 24 how kan 24? Sebab 24 jam dalam satu hari. Okey. So ada 27 point berapa tadi? 25 27.3. Oh. Macam pelik kan biasa. Saya pun entah. Tak pelik apalah. Kita just ambil maklumat daripada apa yang dia bagilah. So tak masalah. Okay. So just follow lah. Tapi just wonder kan how dia get answer ni lah. Tapi kita tahu dia move is 28 days kan. 28 days kalender Islam kan. 28 days. Cikgu pun tak mau pasti. Okay, just it's okay. Yang penting ialah we know how to use this formula. Okay, ada soalan tak? Okay, penat dah. Okay tak kelas? Dah banyak formula. Okay, jom kita ulang sikit satu round lagi. Okay, kita ada formula kita apa tadi? F equals to, sekali lagi, G over apa tadi? R square kan? Okay, yang kedua, centripetal force kita ada ialah apa tadi? M V square over R kan? Dan kita ada G ialah apa tadi? G besar over M over R square, betul? Okay, kemudian ada lagi tak formula? Hak yang sun cikgu tak ingat. Mass tadi apa tadi? GT square. Cikgu memang tak ingat. GT square. Square. Ada pi Pi kat mana pi? 4 pi squared R square. R cube. Tak pasti atas di bawah. Kat mana? Kita check balik lah cikgu dah lupa ni. 4 pi square R cube over GT square. 4 pi 4 pi square R square over tak ingat dah. Taklah ni kita cari. GT square. GT square. Oh, G ni kat bawah. Ya. Oh, 4 kat sini kan. 4 pi square R square GT square. Okey, betul dah kot. Okay. Yang last tadi kita belajar apa? Yang ni hafal macam ni je. T square inversely proportional, directly proportional dengan R cube. So kita belajar jadi nisbah ialah apa? T square over R1 square, betul? Q sama dengan apa? T2 square over R2 cube. So kita hafal ni je. Tak apa. Ni ialah Kepler's third law. Okay. Dah cukup kot. Aduh, tak larat dah cikgu. Okay, ada soalan tak? Soalan tadi macam cikgu akan cuba cari jawapan tadi kenapa dia laju dekat kawasan yang tu lah. Okay kelas, ada any question for apa yang kita bincang tadi? Actually ada satu lagi part man-made satellite tapi cikgu surrender lah, dah penat lah cikgu rasa. You apa dah penat kan? Apa nak tengok lagi? Penat cikgu. Dah penat cikgu. Penat, cikgu dah penat. Dah berpeluh ni otak ni. Otak cari dah. Betul. Bukan apa, banyak sangat formula kan? Cikgu. Ada, tak apalah, kita at least kita try something. So apa yang cikgu cuba buat dengan you all malam ni ialah yang pertama kita belajar ada centripetal force, gravitational force antara two bodies kan in the universe. Okay, so kita pakai formula ni. Nombor 2, orbit tu satellite tu ataupun objek tu akan mengalami apa? Gravitational acceleration kan. So kita ada formula dia lah. Dan yang ketiga kita belajar dia akan move around in orbital circuit dan sebab apa? Ditarik oleh satu daya arah center lah. Disebab apa? Centripetal force yang mana F square over R. Yang mana actually F yang pertama, F kedua sama je. Dia benda yang sama. Okay, kemudian kita belajar from the gabungan semua formula tadi, kita dapat satu lagi formula untuk find the mass of the orbit. Mass of the planet. So kita pakai formula ni lah. Okay. The next one kita belajar hari ni ialah apa tadi? Kepler's law kan, ada 3. So salah satu ni melibatkan inilah T squared direct proportional to R cube dan kita dapat formula ni. Okay, kita stop sini dulu kot. Mungkin next week kita sambung lah. Untuk cari apa? Escape velocity pun banyak lagi calculation untuk yang satu lagi part. Okay, cikgu rasa any question?